iaitu penyelidikan ini adalah penyelidikan yang peringkat awal. Data-data yang ada ialah data-data preliminary yang asas, yang mana kalau kita nak buat apa tu conclusion tu adalah had dan limitasinya. Jadi saya mulakan dengan satu senario, ya, abang sila datang, ya, the sense of gratitude. Saya nak terangkan the sense of gratitude. Jadi senarionya ialah tentang seorang businessman dari Malaysia yang sedang buat business trip di Itali. Jadi pada satu pagi itu, jalan-jalan di Rome tu, dan dalam dia jalan-jalan tu kita dengar suara orang panggil, abang sila datang. Jadi dia pun teruja lah, ya. Seronok lah kan. Di Rome, di Itali, tiba-tiba orang tegur, ya, abang sila datang. Dan dia tahu suara ini dari logatnya, dari suaranya sah, bukan orang Malaysia, tapi sah, lelaki. Jadi okey lah kan, ya? Kalau perempuan tu mungkin dah lain kot, lelaki. Jadi bila dia toleh ke sebuah restoran tu, dia nampak orang Bangladesh. Ini cerita benar, cerita benar. Dia nampak orang Bangladesh, ya, keluar daripada restoran tu dan jumpa dengan businessman dari Malaysia yang namanya Encik Ihsan, nama betul, Encik Ihsan. Dia cerita bahawa dia dulu beberapa tahun dia telah menghabiskan masa bekerja di Malaysia sebagai pekerja asing, ataupun kalau kita nak panggil pekerja tamu pun boleh. Tapi yang kawan saya, researcher yang dari Bangladesh, dia rasa selesa, migrant workers, no problem dia kata. Jadi kita gunakan pekerja asing. Jadi pekerja asing yang Bangladesh, dia beritahu pada Encik Ihsan, saya dulu bekerja di Malaysia beberapa tahun, dan setelah saya berjaya di sana mengumpul duit, mempunyai kemahiran, saya datang ke Itali. Dan restoran ini milik saya, dia kata. Dan oleh kerana pengalaman saya semasa di Malaysia itu beberapa tahun adalah pengalaman yang sangat menyeronokkan, menyenangkan. Orang-orang Malaysia macam Prof sebut tadi, very accommodative, dan dia rasa terhutang budi. Dan dia kata hari-hari dia akan perhatikan di depan restoran dia, jika ada orang Malaysia, dia akan jemput datang ke restoran dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan kalau pergi Itali, carilah restoran ni. Tapi ini bukan restorannya, yang ada gambar tu bukan restorannya. Kalau tuan, puan-puan nak nama restoran tu, saya akan dapatkan. Ya? Sebab dia kata dia akan datang jemput masa ke restoran dia bukan sebagai pelanggan, tetapi sebagai tetamu dia. Sebab dia terasa terhutang budi sangat kerana mobiliti ekonomi yang dia capai itu adalah kerana orang-orang Malaysia. Ya. Jadi itu senario yang pertama. Ya. Kita lihat pada senario yang kedua. Ya. Asal parti, tapi parti ini mungkin tadi macam disebut parti ini kita gunakan secara loose lah, ya. Asal parti menjadi penyelidik, atau dalam bahasa Inggeris daripada perkataan rakan saya yang membuat penyelidikan ini, yang kolek data ini, dia kata from forest man, bukan Tarzan, from forest man to a foreman, ya, iaitu daripada asalnya seorang pekerja yang tidak ada yang bukan tak ada permit, dia asalnya nama dia Motin, daripada satu kampung perkampungan kecil di Bangladesh. Dia bekerja di Bangladesh, dia jadi pekerja harian, ya, dapat maknanya upah ikut gaji hari, dan kehidupannya di sana susah, ya. Tapi akhirnya dia dapat mencari jalan dan sampai ke Malaysia, ya, bekerja di Malaysia, nak cuba nasib seperti rakan-rakan dia yang telah berjaya. Dan seperti kebanyakan orang lain yang berhijrah ke Malaysia menjadi pekerja asing, mempunyai pengalaman yang agak, bukan kita kata pengalaman pahit, tetapi menghadapi keadaan kesukaran untuk menyesuaikan diri dalam keadaan yang serba baru. Jadi dalam dia bekerja asalnya di ladang, tetapi oleh kerana ada berlakunya kecuaian dan sebagainya, permit kerjanya tamat. Permitnya kerja tamat, jadi dia kata dia terpaksa
menyembunyikan diri dalam hutan. Itu jadi forest man. Terpaksa sembunyi dalam hutan supaya tak ditangkap dan tak dihantar balik ke negara asal, sebab dia tak nak balik. Dia nak bekerja di sini, nak kumpul kekayaan, dan kemudian baru memikirkan untuk balik. Jadi bagusnya orang-orang Bangladesh ni, mengikut rakan saya yang pendidik itu, budayanya di Bangladesh ialah budaya yang suka bersama-sama. Maknanya hubungannya rapat, dia suka bermasyarakat. Jadi termasuk Motin ini, bila sampai ke Malaysia dalam keadaan begitu, dia mempunyai hubungan yang luas dengan orang-orang tempatan dan juga orang-orang Bangladesh. Dan akhirnya dia dapat bekerja sebagai seorang penyelia. Jadi sebagai seorang penyelia, dia diberi tanggungjawab untuk menyelia beberapa pekerja-pekerja dari Bangladesh, dan dia dengan hubungan yang begitu rapat dengan ramai orang, dia telah dapat acquire skill, dapat memperolehi skill ataupun kemahiran dalam kerja-kerja kontrak seperti mengikat bata, melepah, memasang dubin, buat frame tingkap, dan dia rajin, dan akhirnya dia juga mampu untuk membuat kerja-kerja pendawaian. Jadi dengan ada kemahiran ini, dia telah dapat meningkatkan dia punya pendapatan dan juga status dia dalam kalangan pekerja-pekerja asing. Apatah lagi, apabila dia telah lama bekerja di Malaysia, dia dapat kepercayaan daripada majikannya untuk menjadi ejen untuk rekrut pekerja-pekerja baru dari Bangladesh. Jadi dengan status yang baru itu sebagai merekrut pekerja-pekerja daripada Bangladesh, pendapatan dia bertambah. Dari segi kedudukan dia dalam kalangan pekerja-pekerja asing naik, dia ada kedudukan, ada sedikit kuasa, dan juga dia mendapat penghormatan dari rakan-rakan senegaranya. Jadi itu senario yang kedua. Maknanya laluannya jauh, tapi akhirnya dia dapat mengubah kehidupan dia apabila berada di Malaysia. Dan saya nak kongsi satu lagi, senario yang ketiga, balik kampung. Jadi di kawasan kita Asia ni, balik kampung ni perkara biasa dah, bukan saja di Malaysia, di Indonesia dan juga di Bangladesh. Tetapi kalau kita tengok dari gambar ini, yang pertama di sini ialah bila mereka sampai. Gambar ni kecil lah. Bila mereka sampai, kalau kita di KLIA 2 sekarang ni, kalau kita tunggu kawan-kawan dan sebagainya, kita boleh nampak orang-orang daripada luar negara, dan secara spesifik ialah daripada Bangladesh. Kita boleh nampak mereka datang dengan simple, dengan sebuah beg yang kecil. Itu bila mereka datang. Tetapi apabila mereka pulang, kita dapat lihat yang di sana tu, sebelah kanan tu, memang banyak beg. Dan yang saya perasan kalau di KLIA tu, yang tak miss ialah TV flat screen. Mesti ada. Yang 40 inci ke 30 berapa inci tu mesti ada. Itu trademark orang-orang Bangladesh bila mereka balik. Jadi apa yang saya nak terangkan di sini tentang balik kampung ini ialah pengalaman daripada penyelidik ini sendiri. Macam saya sebut di awal tadi, dia seorang Bangladesh. Dan dia kata apabila dia balik kampung juga, tapi dia expatriate lah, tak termasuk dalam kumpulan buruh asing. Dia kata dia perhatikan, bila pekerja-pekerja asing Bangladesh nak balik, dia kata memang untuk nak check in, luggage dan sebagainya akan mengambil masa yang panjang. Sebab di kampung dia sebut, saya bacakan sebab dia dalam bahasa Inggeris, dia terjemah dalam bahasa Melayu tak sedap. Dia kata apa? Not a single face I had seen that was expressing anger, exasperation or sorrow, nor had I seen them talking about their work and state in Malaysia in a disgusting tone or in an abusive manner. Maknanya mereka, bila mereka nak balik itu, mereka sangat gembira, mereka sangat berterima kasih, happy duduk di Malaysia. Dan inilah akhirnya yang membawa mereka, yang menyebabkan mereka, ataupun kita simpulkan mereka
mempunyai pengalaman yang indah lah di Malaysia. Walaupun kita di Malaysia ni pengalaman kita tak begitu indah dengan mereka. Jadi kalau kita tengok, walaupun daripada media massa dan sebagainya yang kita biasa baca, yang kita biasa dibongkarkan ialah bagaimana pekerja-pekerja asing ini dieksploit, didera dan sebagainya. Tetapi di sebalik, kita tak nafikan ini berlaku, kita tak nafikan, tetapi di sudut-sudut tertentu dalam pengalaman pekerja-pekerja asing ada juga cerita-cerita gembira yang perlu juga kita highlightkan. Kalau mass media kita hanya highlight benda-benda negatif, sebab itu laporan-laporan daripada pihak luar akan jadi negatif. Mengapa tidak dari semasa ke semasa kita tunjukkan benda-benda yang positif, Jadi kalau kita lihat senario yang pertama, kita dapat lihat bahawa buruh asing menunjukkan buruh asing berpindah ke negara ketiga atau negara asal apabila mereka duduk di Malaysia dengan hubungan yang baik, dengan penerimaan yang baik rakyat Malaysia, mereka memperolehi kemahiran. Dengan kemahiran itulah mereka sama ada pergi ke negara yang ketiga membawa kemahiran itu, yang tentunya nilai ekonomi pekerja yang ada kemahiran itu lebih tinggi, ataupun mereka balik ke negara asal mereka dengan ada kemahiran, dengan ada modal, mereka akan mendapat kedudukan yang lebih baik berbanding dengan sebelum mereka datang ke Malaysia. Itu senario yang pertama. Kalau kita nak analisis yang saya terangkan tadi, yang tentang abang sila datang tu, itu senario pertama. Ini analisisnya. Dan kalau kita lihat senario yang kedua, yang tentang Encik Motin tu, Mr. Motin tu, yang daripada pekerja harian di Bangladesh datang ke Malaysia, kemudian dia dapat meningkatkan bukan sahaja dari segi kemahiran dia, tetapi dari segi mobiliti ke atas, daripada pekerja ladang jadi pekerja construction ni, kemudian menjadi penyedia dan juga menjadi ejen untuk rekrut pekerja-pekerja asing dan meningkatkan kedudukan dia di dalam di kalangan warga pekerja asing. Dan kita dapat lihat bahawa mobiliti ini bukan sahaja berlaku dalam sektor yang sama, tetapi sektor yang berbeza. Dan kalau kita tengok yang sektor yang senario yang ketiga, dan tentunya senario yang ketiga itu bukanlah menunjukkan aliran pengalaman kerja, tetapi ia sebaliknya menunjukkan kepulangan buruh asing ke negara asal bersama dengan buah tangan kejayaan di perantauan yang saya sebut at least TV flat screen yang 40 inci atau 40 inci. Jadi ini memberi gambaran yang positif kepada mereka yang berhasrat untuk berhijrah bekerja di Malaysia, kerana telah ada bukti di depan mata bahawa mereka yang berhijrah ke Malaysia akhirnya berjaya dan balik ke Bangladesh dengan buah tangan yang membuktikan bahawa Malaysia is a good country. Why not? Ini kan. Jadi ini yang ferry ni lah, ini memang real lah. Kalau kita tengok di Bangladesh bila macam itulah keadaannya. Jadi yang saya terangkan tadi, walaupun semuanya itu happy ending, bukanlah saya nak tunjukkan satu senario bulan madu pekerja-pekerja asing. Macam saya kata tadi, bahawa memang ada kesusahan, ada kepayahan, ada pengalaman pahit dan sebagainya, tetapi di sebalik itu ada juga pengalaman-pengalaman yang manis yang dirasai oleh pekerja-pekerja asing. Jadi di sini saya letakkan, if we want to ensure justice in ascertaining the conditions of the immigration labour market, an easy to draw gloomy picture must be complemented with a hard to draw gleeful picture. Jadi kalau kita nak gambarkan dengan segala masalah, dengan segala keburukan, dengan segala yang negatif dan sebagainya yang berlaku dalam kalangan
buruh asing itu tentunya adil jika kita juga highlight benda-benda yang baik, benda-benda yang positif, sebab ia menggambarkan the reality. Jika tidak, dia akan skewed, ya. Jadi itulah tujuan kajian ini. Saya bersama-sama kawan saya lakukan, tapi peringkat awal lagi. Tapi telah memikirkannya lebih setahun, ya, sebab kerana lama sampai. Jadi melalui apa yang telah saya bentangkan tadi, cuba kita boleh fikirkan, ya. Bagi tadi kita kata pekerja asing tiada kemahiran. Apakah benar mereka tiada kemahiran? Sebab pekerja asing ini tidak semestinya mereka datang dari negara asal, kemudian mereka datang mungkin dari Filipina yang mereka telah ada kemahiran, mereka datang ke Malaysia. Dan dalam proses memiliki kemahiran ini bukanlah bermakna kalau dia tidak masuk college, tidak masuk universiti, dia tidak ada kemahiran. Sebab kemahiran itu dari segi perspektif sosiologi ataupun mungkin HRD, pembangunan sumber manusia, bukan sahaja boleh diperolehi secara formal atau informal, tetapi juga secara tak formal. Macam saya sebutkan tadi, orang-orang Bangladesh ni dia dari segi hidup bermasyarakat dia begitu baik, dia begitu rapat. Jadi di antara yang baru sampai atau yang sampai di luar negara, mereka berinteraksi. Di situlah berlakunya pembelajaran atau pemindahan kemahiran secara yang tidak formal. Dan kita kena fikirkan balik, apakah benar mereka ini tiada kemahiran ataupun memiliki kemahiran yang rendah. Dan apakah benar pendapatan mereka ini rendah? Apakah pendapatan mereka benar-benar rendah? Sebab di samping kerja-kerja yang mereka lakukan yang kita kata hakiki, mereka buat kerja lain lagi. Sebab tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mengumpul kekayaan dan kurang mobiliti. Apakah benar mereka kurang mobiliti? Saya dah tunjukkan tadi berlakunya mobiliti. Jadi analisis senario saya daripada ketiga-tiga senario tadi ialah pada pandangan kumpulan saya, bukan saya saja, kumpulan saya, Malaysia akan terus menjadi tumpuan pekerja asing. Malaysia akan menjadi pusat transit pekerja asing sebelum ke negara ketiga dalam proses mobiliti ekonomi. Pekerja asing akan terus menjadi pilihan majikan kerana kemahiran yang dimiliki. Jadi, ke mana kita nak pergi? Apa yang kita harus buat? Sebab tadi kita dah dengar Malaysia akan terus menghadapi masalah. Kalau kita terus mengambil pekerja asing, kita akan menghadapi Prof tadi kita akan menghadapi masalah gaji pekerja tempatan yang rendah, kemerosotan produktiviti, kurangnya penggunaan teknologi, terikatnya kita dalam kelas pendapatan menengah, kemudian meningkatnya aktiviti menyalahi undang-undang. Tetapi di sebalik itu, kalau kita lihat senario ini akan terus berlaku, kita juga boleh mengambil tindakan-tindakan yang mungkin positif, seperti Tuan Haji Daud sebut tadi, kita be selektif. Kalau orang yang telah 30 tahun di sini dan memang tidak ada sebab untuk dia balik ke negara dia, why not kita fikir untuk memberikan kewarganegaraan, ataupun kita hadkan pengambilan pekerja asing. Tapi kita dah dengar pagi tadi, dia akan memberi implikasi-implikasi. Tetapi berdasarkan 3 kes tadi, inilah dia analisis senario yang kita boleh lihat. Kemudian Malaysia akan menjadi training ground melalui pembelajaran tidak formal bagi memperolehi kemahiran oleh pekerja asing yang kita lihat di tengah itu, ya, akan berlakunya accumulation of knowledge. Sekarang dia berlaku di Malaysia. Bagaimana agaknya kita nak mendapat benefit daripada pengalaman kemahiran yang berkembang di negara kita. Saya setuju dengan Prof Azizah tadi yang sebut kita kena ada satu institut yang mengkaji tentang pekerja asing supaya apa yang berkembang hasil daripada datangnya pekerja asing yang bukan sahaja daripada negara asal, barangkali daripada negara lain, kumpul pengalaman di sini, kita cuba capture knowledge yang berkembang ni supaya dia akan memberi keuntungan kepada kita.
baru dah ada outbound and inbound of knowledge. Jadi perbincangan saya tadi, saya dah sebut dari awal-awal lagi, adalah berdasarkan kepada dapatan awal kajian dan terhad kepada beberapa senario yang happy ending. Barangkali dalam pentas yang lain saya akan berkongsi dapatan-dapatan yang terbaru, kerana kajian ini bukan sahaja akan mengkaji orang Bangladesh tetapi juga orang Indonesia. Tetapi apa yang saya telah sampaikan tadi mungkin melengkapi senario sebenar pasaran buruh asing di Malaysia, ya. Jadi itu secepis daripada dapatan kajian awal saya bersama dengan rakan-rakan saya sendiri, Dr. Abu Salim Rashaduddin, itulah dia yang daripada Bangladesh, dan bersama saya sebuah dua orang untuk balik data ke sini. Dr. Khairul Anwar ada di situ tadi, dan Dr. Harun Islah ada di sini, dan juga Dr. Raziana dan Dr. Masara yang tidak hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceritaan Profesor Osman menggambarkannya kerja asing sebenarnya macam handaian lah. Bila orang nak jalan, bila seseorang individu bergerak merentas negara, sebenarnya they want to better themselves, and his story prove that it is true. Malahan Malaysia menjadi American dreams to them. Salah dia orang Malaysia macam mana pula. Saya jumpa Prof. Hassan Aslan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat datang. Yang saya hormati datuk-datuk, profesor-profesor, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya bersama pekerja asing, saya tak cakap Assalamualaikum, saya akan cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya menyelinap masuk di dalam pekerja asing, dalam membuat kajian-kajian etnografi. Sebab kalau tengok saya pun macam Myanmar pun ada, macam Bangla pun ada, macam Pakistan pun ada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum ni kita dah dengar daripada Datuk Rahman dan daripada Profesor siapa tadi? Profesor Osman. Okey. Saya sebagai pengguna, saya melihat pekerja asing itu, adakah ianya memberi masalah kepada saya atau saya melihat ia memberi faedah kepada saya? Kalau Tuan Haji Daud tadi, dia lihat daripada persepsi peniaga, tapi saya lihat daripada persepsi pengguna. Saya sebagai pengguna, adakah saya kisah pasal keluaran dalam negara kasar, pasal aliran keluar ringgit, pasal exchange rate, kadar pertukaran, timbangan pembayaran? Tidak. Apa yang saya nak? Saya nak ialah apabila saya beli barang, harganya lebih murah dan berpatutan. Itu yang saya nak jika saya sebagai pengguna. Jadi adakah dengan pekerja asing ini, harga barang-barang itu semua kalau saya hendak itu akan menjadi lebih mahal? Contoh macam ni lah, dari sudut pengguna, saya nak renovate rumah saya. Saya boleh cari seorang kontraktor yang mendaftar kelas F, kos dia RM10,000. Ataupun saya boleh cari aja satu orang kepala, orang asli, kawan asli. Sebelum ni saya dengan jabatan orang asli tersebut rumah asli. Ataupun saya cari aja satu orang Indonesia kepala, dan saya tawar-menawar. Jadi okey, tak ada apa, saya boleh buat RM5,000. Jadi apa yang faedah yang saya dapat sebagai pengguna? Saya dapat kos yang lebih murah sebagai pengguna. Okey, balik pada tajuk saya yang asal tentang hipotesis. Jadi saya telah membuat beberapa kajian etnografi, termasuk juga dahulu sekali dengan Profesor Azizah dalam steering committee Majlis Keselamatan Negara tentang masyarakat Rohingya. Okey. Jadi kalau kita balik pada taburan peratus penduduk asing di Malaysia ni, kita dapati yang bekerja sendiri, masyarakat yang bekerja sendiri ini sekitar 10%.
10% pekerja asing ni bekerja sendiri, dan sekitar 5% di situ ialah pekerja tanpa keluarga. Jadi siapakah mereka ini sebenarnya? Bagaimana mereka boleh sampai ke tahap bekerja sendiri? Ya? Okey, itu dia yang saya sebut tadi. Jadi saya merangka satu hipotesis, dan hipotesis ni saya uji dengan beberapa kajian. Okay, saya dapati bahawa wujud seakan-akan satu hipotesis pekerja asing ni yang datang ke Malaysia sekitar tahun 87 dahulu. Dia melalui 3 tahap, dan sekarang ini mereka telah menjadi seorang pengusaha. Jadi berlaku krisis ekonomi yang awal dulu tahun 86-87, yang itu mereka belum terlibat lagi kerana sebahagian besar pekerja asing masuk pada akhir tahun 80-an, sebelum krisis kejatuhan harga komoditi. Okey, ada saya edarkan kertas kerja saya kata pada tuan-tuan puan-puan, kalau nak lihat dengan lebih lanjut lagi, ada saya bincangkan dalam kertas kerja. Okey, saya gunakan satu struktur syarikat. Yang asasnya, pekerja asasnya ialah pekerja asing. Struktur syarikat pekerja asing itu dah masuk ke Malaysia pada tahun 1987. Okay? Dan